Kumpulan Mega, salah satu nama kumpulan yang boleh dikatakan besar di zaman rock kapak dahulu. Siapa tak kenal lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara? Pasti, Takdir dan Waktu, Nina Karina dan Bayangan Gurauan. Kumpulan Mega menghiasi segenap penjuru populariti baik di zaman rock kapak sendiri, malah kekal relevan hingga ke zaman kejatuhan rock. Namun di sebalik kejayaan mereka, mempunyai asbab pada populariti mereka yang meletup dan bertahan secara mendadak. Dan itulah kisah mereka yang ingin diketengahkan di ulasan rock kapak kali ini. Saluran old school dua orang. Sebelum kita mulakan kisah kita, pada mereka yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe, like dan share video ini. Moga usaha anda itu dapat bersama-sama kita kembalikan kegemilangan era rock kapak semula di negara kita. Semoga anda tidak dipukul badai. Dibarisi oleh dua orang gitar hero adik-beradik dari Johor Bahru yang sering menjadi perbualan peminat-peminat gitar negara, iaitu Sam dan Adi di posisi gitar. Pada asalnya kumpulan ini menggunakan nama Maiden Child. Tidak, ini bukanlah Maiden Child dari Kuala Lumpur. Hanya kebetulan nama sama sahaja. Seperti namanya, Maiden Child memangnya amat dipengaruhi oleh Iron Maiden dan muzik NWOBHM serta traditional power metal. Dengan gabungan dua gitaris adik-beradik, mereka umpama jelmaan Iron Maiden versi JB ala-ala Dave Murray dan Adrian Smith. Turut dibarisi oleh bassist Hatta, vokalis Jalal dan drummer Joey. Maiden Child sering mengadakan sesi latihan di B-Sound Studio Johor Bahru sejak 1987. Perjalanan mereka direhatkan sebentar apabila Adi menyertai kumpulan Helllions di Kuala Lumpur, manakala Joey berhijrah ke Ipoh menyertai SYJ 88. Namun setelah mendapat panggilan untuk menghadiri uji bakat sebuah syarikat produksi baru iaitu JoJo's Production, mereka pulang ke Johor Bahru untuk mencuba nasib. Nasib menyebelahi mereka apabila JoJo's memilih mereka sebagai artis pertama mereka. Dari situlah perjalanan Maiden Child mula menampakkan sinar kejayaan yang lebih jitu. Menggunakan nama kepada Mega yang bermaksud cahaya di waktu subuh agar lebih mudah diingati. Mega menandatangani kontrak di bawah syarikat produksi yang bakal dikenali sebagai paling berprestij pernah dihasilkan di negeri Johor pada masa itu. Namun disebabkan komitmen, vokalis Jalal dan bassist Hatta terpaksa meninggalkan Mega dan tempatnya digantikan oleh Man Penang di posisi vokal, serta Lomak yang merupakan adik-beradik kepada Kit dan Dane Search di posisi bass. Meskipun demikian, menerusi JoJo's Production sebagai pengurus mereka, Mega terus mengorak langkah dengan berhasil menggunakan khidmat Rahim Othman yang sedang popular melalui produknya bersama Gersang untuk rakaman album mereka. Malah JoJo's menyediakan kelengkapan studio serta alat muzik dan bunyi paling canggih dan mahal di zaman itu. Boleh dikatakan, Mega adalah kumpulan rock paling mewah yang pernah wujud pada masa itu. Percaya dengan teknik pemasaran sebelum keluarnya album bakal menaikkan nama Mega, JoJo semula mengajukan konsert sendiri untuk Mega dengan mengambil nama-nama besar seperti Search, Wings, Ramli Sarip, Ella and the Lips sebagai tajuk utama konsert-konsert tersebut, di mana Mega diletakkan sebagai kumpulan pembukanya. Dibantu oleh sistem audio paling canggih di Malaysia milik JoJo's Production, teknik pemasaran ini serta-merta melonjakkan nama Mega di pesada rock negara. Malah nama JoJo's Production sendiri sebagai penganjur konsert rock terunggul mula meniti di kalangan scene penganjur event. Mega mula memasuki King Studio di Petaling Jaya, Selangor pada lewat 1988 untuk proses rakaman album pertama mereka. Beberapa lagu ciptaan mereka sendiri yang bernuansakan pengaruh Iron Maiden telah dicipta di samping lagu-lagu market sumbangan Rahim Othman, Sari Amri dan M. Nasir. Namun sesudah siap rakaman dua lagu awal iaitu Pasti dan Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara, Lomak membuat keputusan untuk meninggalkan Mega atas beberapa faktor. Tempat Lomak kemudian yang digantikan oleh Mat yang merupakan bekas pemain bass kumpulan FRU. Namun tak lama kemudian, vokalis Man Penang pula dikeluarkan dari rakaman Mega. Proses rakaman muzik diteruskan sementara mencari ruang untuk mendapatkan vokalis baru yang sesuai. Beberapa sesi uji bakat dibuat dan akhirnya bekas vokalis di Riyadh iaitu Zarif yang berasal dari Gopeng Perak diambil sebagai vokalis baru Mega. Satu kehidupan.
Zari serta-merta merakamkan kesemua 10 lagu untuk album pertama Mega yang tergendalah tadi. Akhirnya, pada lewat 1989, album solo Mega terbit di pasaran di bawah edaran syarikat PMC. Okey, Mega. Baiklah, jadi rasa lu orang semua dah tahulah kalau gua susun ketiga-tiga kaset dekat atas ni. Maksudnya kesemua album Mega ni mempunyai copyright ya. Jadi gua tak boleh lah nak ulas secara bertulis. Jadi gua terpaksa ulas secara lisan lah, and verbal. Okey, jadi album Mega yang pertama terbit menerusi syarikat rakaman PMC dan JoJo's. Ni sebenarnya lewat 1989 lah. Di zaman ni peralihan di antara PMC dia nak ubah jadi BMG. Lewat 1989 album ni keluar. Jadi disebabkan itu, album ini menggunakan shell putih yang print terus ke atas shell lah, kan? Sebab biasanya kalau tahun 1989 ni yang betul-betul keluar tahun 1989, awal tahun 1989 baik, pertengahan tahun 1989 baik, dia akan gunakan shell putih juga begini, tapi pakai stiker. Macam kita biasa tengok Search Fenomena, lepas tu Riyadh Media 8889, dia gunakan stiker tampal. Jadi masuk tahun 1990 atau lewat 1989, sini bertulis 1989, dia lewat 1989 album ni. Seperti gua katakan, album ni keluar memang lewat. Dia keluar pada bulan November macam tu. Jadi sebab tu masuk juara muzik-muzik pun pada masa tu pun Disember pencalonan dia orang dapat. Tapi kira terus menang lah dia orang kan. Tercalon terus lah masuk dalam muzik-muzik, kira hebat lah kan album ni. Walaupun sebulan saja tapi terus tercalon. Tapi untuk tahun 1990 lah tentu. Okey, jadi masalahnya satu lagi BMG ni, yang mana yang pakai printing terus ke atas yang ni. Tengoklah macam mana apa jadi ni. Nampak? Printing dia memang mudah pudar, memang tak apa-apa betul. Gua punya kaset Black Rose pun macam ni juga. Black Rose tahun 1990, printing kat atas shell putih. Macam tu lah jadi pudar. Exist first album pun sama, pudar juga. Nampak ni. Ni pun dah hampir pudar ni. Mojo yang ni tulisan elok lagi. Yang ni memang pudar terus lah. Belakang dia tengok, ni masih elok, masih cantik lagi. Tapi buat apa ambil kaset ilustrasi, kita nak cerita pasal Mega first album. Cuma BMG ni, walaupun dia adalah syarikat rakaman kaya lah kan, syarikat rakaman besar international kan, tapi itulah dia orang ni kedekut sikit lah dari segi kualiti kaset dia. Inlay dia, tengok tu, biasa sangat, macam kertas biasa. Nampak? Macam kertas biasa. Memang tak puas lah pegang, tak sedap kan. Dan gua pun tak pasti kalau dia ada kad ucapan ke tidak, tapi nampak gaya macam tak pernah ada. Mungkin dia jenis pakai keratan kertas ke, bawah alam, gua pun tak pasti. Tapi mungkin ada kad ucapan, cuma yang gua dapat ni tak ada dah lah kan. Nampak terlalu biasa kan kualiti kertas dia, tak sedap pegang lah kalau bandingkan live record dan lain-lain tu kan. Belakang lirik lah macam biasa. Jadi cover depan dia ini adalah hasil nukilan artistik seni oleh Bol. Jadi salah seorang pelukis era rock kapak dulu yang cukup disegani. Dia lukis cover album juara-juara rock, dia lukis cover album Battle of the Band antaranya kan. Search Mentari Merah di Ufuk Timur pun hasil lukisan dia. Jadi ini pun hasil kerja dia lah. Tapi ini sebenarnya bukan lukisan lah, dia adalah gambar. Tapi awan-awan belakang tu mungkin lukisan. Kau pun tak berapa pasti sangat lah, tak berapa pandai sangat menilai lukisan sebenarnya. Tapi itulah, berdasarkan apa yang Brother Joey katakan, ni sign dia kat sini. Brother Joey dia kata pakaian sewaktu album Mega first album ni dia tak berapa puas hati sebenarnya kan. Sebab dia kata ni apa pakaian macam tak tahulah kan. Dia kata macam glamour-glamour gitulah. Sebenarnya dia nak pakai, memang semua kalau boleh dia nak ahli-ahli Mega semua pakai jaket kulit kan, betul-betul rock habis lah, betul-betul heavy metal ni style lah. Pasal influence Mega ni sebenarnya lebih ke arah Iron Maiden sewaktu first album ni kan, dengan gandingan Sam dan Adi. Seperti gua katakan, Mega memang asalnya influence dia adalah Iron Maiden. Malah nama asal dia orang pun Maiden Child, betul tak kan.
Jadi memang Iron Maiden lah sebenarnya Mega ni. Tapi itulah bila pakaian jadi macam ni, bak kata Joey ni sebenarnya kerja BMG lah yang buatkan dia pakai macam ni. Dan Jojos. Jadi dia sebenarnya tak berapa happy sangat lah benda tu kan. Dia puas hati dengan Chris Tiara cover album tu kan. Semua pakai leather semua kan. Betul-betul bagi dia macam ni lah bawa gaya yang dia nak. Okey, jadi lagu-lagu semua kita boleh tengok kat sini. Album ini mengandungi 6 buah lagu fast dan hanya 4 buah lagu slow. Di mana lagu-lagu slow dia kebanyakannya memang masih kategori rock lah kan, sebab tahun 1989 apa. Cuma lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara dan Pastilah yang sedikit lembut sedikit. Tapi yang lain seperti Mega Cinta 1 contohnya, lagu ni best pasal dia style power ballad sedikit kan. Kau dan Aku pun power ballad punya style. Unik lah kan. Dia macam lagu nasihat sikit pun ada Kau dan Aku ni sebenarnya. Manakala lagu-lagu fast, album first Mega ni memang semua pun tahulah macam mana style dia. Iron Maiden brother, Iron Maiden. Badai, lagu yang cukup digemari ramai lah. Kalau kita cerita pasal lagu fast Mega, memang orang selalu sebut Badai lah kan, pasal dia memang style Iron Maiden style heavy metal kan. Tegedak, tegeduk, tegedak, tegeduk, tegedak, tegeduk, tegedak. Dia style macam tu. Dan juga kita ada lagu seperti Hanya Dalam Gagasan. Ini pun juga jenis lagu yang cukup fast, seperti Maiden style juga. Di tahun 2000 juga jenis fast juga, betul-betul speed punya. Cuma ada beberapa lagu-lagu yang sedikit mid tempo seperti Dunia Zaman Sekarang and Di Galeri Ini, dan juga Muzik Bergema. Tapi macam mana pun masih tetap tak jauh beza daripada lagu Badai dan juga lagu Hanya di Dalam Gagasan, di mana lagu-lagu tu juga penuh dengan energetic feel. Satu lagi kelebihan Mega ni adalah gabungan gitaris adik-beradik ni lah kan, Sam dan Adi ni. Dia punya riff memang power lah kan, cukup menarik riff dia orang. Bunyi dia garang-garang gitu kan. Itu yang buatkan best tu, itu yang buatkan mahal. Dan salah satu lagi keunikan album Mega adalah dia bagi tahu lagu mana yang solo oleh Sam, lagu mana yang solo oleh Adi. Boleh nampak ada 1 bintang, ada 2 bintang. Jadi mana yang 1 bintang solo oleh Sam, 2 bintang solo oleh Adi. Memang unik sikit lah, sebab album lain tak ada buat macam ni. Okey, jadi kalau kita cerita pasal vokal Zarif pula, memang ramai yang minat vokal Zarif lah sebenarnya kalau berbanding dengan Rahmat. Diorang seperti ada satu sisi romantisma sedikit lah ke arah vokal Zarif ni. Diorang macam kata bila Zarif dah keluar daripada Mega, Mega dah tak best. Rahmat dia, suara dia tak power. Diorang kata macam tu. Sebenarnya pada gua, Rahmat ke Zarif ke, dua-dua sama power brother. Dua-dua mempunyai kekuatan sendiri. Dan bila orang kata Rahmat ni tak boleh bawa lagu-lagu heavy kan, sebenarnya lu salah brother. Sebab kenapa lu berfikiran begitu? Sebab lu mungkin bias kan? Sebab lu mungkin dah macam tak boleh Mega tu kena vokal mesti Zarif kan, Rahmat tak boleh, dia tak boleh bawa lagu-lagu heavy. Lu salah brother, lu kena dengar balik. Macam mana pun sekarang kita cerita pasal album first Mega, jadi kita fokus pada album first Mega punya markah dulu. Berapa kita nak bagi pada album ni? Ini adalah antara album yang boleh dikatakan cukup terbaik. Cukup terbaik. Cuma dia mempunyai kekurangan sedikit rencah kalau dibandingkan dengan album kedua dan ketiga. Mungkin ramai akan kata, Mega first album mesti Dayang Hasri nak bagi ranking paling terbaik. Sebenarnya Mega first album memang bagus kan? Lagu-lagu fast dia betul-betul dia orang bawa Star Maiden yang dia orang nak tu kan? Dan juga lagu-lagu ni mempunyai gabungan 2 gitaris yang cukup hebat. Tapi masih ada beberapa kekurangan dia. Kekurangan dia nantikan. Bila gua nak cerita pasal ilustrasi, nanti gua akan bongkarkan apakah kekurangan Mega 1989 jika dibandingkan dengan ilustrasi. Jadi Mega first album, berapa ranking dia? Gua kasih 9/10 brother. Okey, jom kita teruskan dengan ulasan. Album solo Mega dikabarkan terjual hampir 100,000 unit dengan Mega mendapat penganugerahan jualan platinum oleh syarikat BMG. Hal ini tidak mengherankan kerana kuasa pemasaran Jojos Production yang tak henti-henti mempromosikan Mega sebelum album muncul. Malah 3 lagu mereka juga turut tercalon di dalam muzik-muzik 1990, iaitu Pasti, Mega Cinta dan Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Walaupun hanya mencalonkan lagu-lagu slow sahaja,
Tetapi pencalonan sebanyak 3 lagu merupakan perkara yang amat luar biasa jika dibandingkan kumpulan-kumpulan lain pada masa itu. Betapa kuatnya penerimaan pada lagu-lagu Killer Mega hingga lagu Sekuntum Bunga Sakura di Gunung Sahara turut memenangi juara carta muzik-muzik April 1990, membuatkan mereka layak bertanding di pertandingan juara lagu pada Disember 1990. Namun begitu, perkara tidak diduga berlaku pada Mega apabila vokalisnya Zarif demam sewaktu hari pertandingan, membuatkan mutu persembahan beliau jatuh merundum. Zarif tidak dapat menyampaikan lantunan vokal serak tingginya dengan baik sebagaimana di dalam album pada malam itu. Demi mengelakkan dari hal di antara kumpulan Mega dan pihak pengurusan Mega berterusan, Zarif menarik diri dari meneruskan perjuangan bersama Mega, diikuti oleh drama asal mereka iaitu Joey. Pengunduran Zarif yang kemudian meneruskan kerjaya seninya sebagai penyanyi solo di bawah syarikat rakaman baru kelolaan Joey BPR dan Ijam Madison iaitu Amanah Record. Manakala Joey terpanggil untuk bersama-sama Lomak dan sahabatnya dari The Lips iaitu gitaris Mukris untuk menubuhkan kumpulan Chris. Bagi Mega pula, mereka membuka uji bakat lagi untuk mencari anggota-anggota pengganti. Bassist Mat membawa masuk bekas drama kumpulan lamanya FRU iaitu Munir untuk menggalas posisi drum. Manakala vokalis Rahmat yang sebelumnya bersama kumpulan Grimis dari Masai Johor Bahru diambil sebagai vokalis baru Mega. Bersama Rahmat dan Munir, Mega mula memasuki studio Kings lagi pada 1991 untuk rakaman album kedua mereka. Dan akhirnya, album kedua Mega berjudul Ilustrasi hinggap di pasaran pada pertengahan tahun 1991 di bawah edaran BMG. Okey, Ilustrasi. Alright. Jadi tadi gua katakan kenapa album ni mempunyai kelebihan yang lebih berbanding dengan album Mega 1989. Kan. Mungkin ada yang dah ramai yang tak sabar lah nak tahu jawapan dia kan. Okay, jap relax brother. Kita cerita pasal dia punya layout apa semua dulu, okay. Okay, jadi Mega Ilustrasi ni muncul pada tahun 1991. Pada masa tu adalah penghujung era menggunakan kaset shell berwarna putih sebeginilah. Lepas tu dia dah start kebanyakan syarikat rakaman dah start gunakan kaset-kaset jenis lah, di mana dah tak best lah sebenarnya kaset jenis ni. Sebab kaset putih ni ataupun kaset color-color ni kualitinya jauh lebih baik kalau nak dibandingkan dengan kaset jenis yang kemudiannya. Tapi macam mana pun, kita cerita dulu pasal layout dia semua. Okey, jadi ni adalah casing original BMG. Casing pun berkualiti, nampak? Padu. Cuba kalau yang jenis tu ketuk macam ni, kejap pecah. Jadi seperti gua katakan, shell berwarna putih dengan printing terus di atas shell. Boleh nampak kat sini dah pudar warna dia. Yang ni selamat masih elok lagi kan. Gua pernah ada satu kaset Mega Ilustrasi yang memang terus pudar langsung. Tak tahulah kenapa mudah sangat nak hilang dia punya ink dia. Printing dia tak berkualiti lah kalau nak ikutkan. Sebab syarikat lain punya printing elok je, tak ada pun hilang pudar ke apa kan. Ini mudah sangat. Mungkin ni gua rasa kalau gua gosok kan, hilang tulisan dia ni. Ada satu kaset Mega Ilustrasi gua dulu yang gua pernah ada, dia memang pudar, hilang terus tulisan dia. Dan owner asal bijak bagi tulis pakai marker pen. Dia buat Mega macam ni, ilustrasi macam ni, dia lukis balik pakai marker pen. Aduh, buruk no apa, selamat dah jual. Okey, jadi inlay dia. Tadi gua ada komplain pasal inlay Mega 1989 macam kurang berkualiti. Pada masa ni kertas dia nampak macam dah kualiti sikit lah kan. Kat sini ada satu improvement lah oleh BMG. Dia orang buat, nampak, dia lebih berkilat lah kalau banding dengan Mega First Album tadi. Mega First Album tadi dia macam kertas dia macam nipis sedikit. Ni dia lebih keras sedikit lah kalau kita nampak. Dia macam keras sikit. Dan nilai dia sangat panjang. Ui, tengok tu, panjang no. Tak kedekut pula kali ni Jadi cover album Mega Ilustrasi ni ada letak gambar gitar kat sini, Kramer ke apa tu kan. Lepas tu ada panahan peti bawah minyak. Memang betul-betul nak tunjuk Mega ni adalah kumpulan yang terdiri oleh gitar hero lah, iaitu gitar hero Sam dan Adi, kedua-dua beradik. Patut-patut letak dua gitar lah kan, satu kat sini, satu lagi bersilang, baru relevan tunjuk dua gitar hero. Apa lalu BMG kan. Itu satu lagi gua mungkin nak komplain adalah logo lah. Logo Mega ni terlalu simple sangat, macam
Ini pain di sewaktu awal kemunculan dia kan. Macam tu lah. Bukan pain lah, gua rasa ni macam MS Word lah, Microsoft Word. Di awal kemunculan dia kan, dia just bubuh logo macam tu. Pakai template je lah, senang cakap macam ni kan. Tak lawa lah sebenarnya dia buat macam ni kan. Gua pun tak berapa pasti sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Mega, oleh Jojos tu sendiri. Adakah dia sebenarnya bermaksud kepada cahaya di waktu senja ke kan, ataupun sebenarnya maksud dia besar, sesuatu yang besar. Kalau ada yang faham bahasa Bugis, dia orang tahu Mega di dalam bahasa Bugis maksud dia besar. Tapi juga begitu juga dalam bahasa Melayu sebenarnya kan. Macam orang selalu cakap macam jualan mega, jualan besar-besaran lah maksud dia kan. Nampak tak macam ada relate kat situ kan. Macam mana begitu dah merapu dah ni. Okay, right. Jadi cuma dia punya colour dia untuk album Mega Ilustrasi ni, pada gua kali ni ada satu improvement yang lebih baik juga. Di mana dia punya warna theme dia cantik lah kan. Sebab kat tepi ni hitam macam tu. Betul dalam dia dibuat macam colour senja. Itulah dia Mega senja lah kot kan agaknya. Kat ucapan masih lagi di sini. Dan belakang juga cantik. Dia letak gambar band kat sini kan. Kelima-lima mereka di sini. Dengan lirik bahagian yang kecil saja. Macam ni dia betul-betul jimat ruang macam ni. Bagus. Daripada dia bubuh lirik tulisan besar-besar alam kat sini kan. Lirik semata-mata kan macam kurang puas lah pada kita yang membeli. Macam ni kalau kita tengok belakang, lirik kat belah ini dia bubuh. Lepas tu kat sini ada layout gambar band. Nampaklah cantik sikit kan. Barulah kita rasa macam puas hati bila memilikinya. Jadi ni adalah barisan Mega selepas Joey dan juga Zarif keluar. Maka telah digantikan oleh Munir dan juga oleh Rahmat Gerimes. Munir dari FRU seperti yang gua ceritakan tadi lah kan. Lepas tu dia macam ada conteng-conteng kat sini kan. Artistik lah kiranya. Masa mula gua dapat kaset ni juga, gua ingat benda-benda ni semua adalah contengan budak kecil tau. Cakap, ini owner ni kan, anak dia conteng ke apa kan. Nampak macam contengan tangan pakai pen kan. Gua mula sangka macam tu. Tapi bila gua dapat kaset ni, ada berapa keping lah. Gua pernah dapat dalam 2-3 keping kat lah. Ada benda yang sama. Jadi sah lah, bukan contengan budak kecil lah kan. Memang betul, nampak macam contengan budak kan. Nampak kan, macam budak kecil pergi conteng kat situ pula. Okay, jadi disebabkan tak boleh ulas secara lisan, kita buat secara verbal lah. Lisan pula tak boleh ulasan secara bertulis, kita buat secara verbal lah. Okay. Jadi kat sini kita boleh tengok lagu-lagu ciptaan Munir pun dah ada dah. Walaupun dia baru join kan, dia dah terus cipta lagu dah. Ada beberapa ciptaan komposer lah. Seperti first album biasalah BMG kan, mesti dapatnya daripada Sari Amri. Tapi kali ni tak ada Sari Amri dah lah. Kali ni kebanyakan lagu-lagu ciptaan oleh Raif Muhammad sendirilah, iaitu penerbit. Ada lagu ciptaan Adi Mega, Samudra Alfa. Okey, ada yang kata Rahmat tak boleh bawa lagu heavy lah, suara dia tak power lah. Mega sewaktu album Ilustrasi ni dah tak heavy macam first album lah kan. Sebab Rahmat masuk kan, dia orang dah start jadi komersial. Brother, gua tanya lu lu cuma dengar lagu Tak Dia Dah Waktu lagu ni memanglah dia Melayu, melentok, meliuk Melayu-dayu sikit betul tak? Gua sendiri pun tak apa berkenan sangat dengan lagu Tak Dia Dah Waktu ni, pasal dia dah terlalu nak komersial ke arah sound Melayu sangat pada masa tu. Jadi gua pun tak berapa minat sangat sebenarnya kan. Tapi orang yang cakap macam tu, mungkin dia hanya dengar lagu Tak Dia Dah Waktu agaknya kan. Ataupun dia hanya dengar lagu Cahaya Kekasih, dah itu je. Ataupun Puteri Natasha. Memanglah bila kita nak compare lagu-lagu slow di dalam album Ilustrasi ni banding dengan zaman Zarif tadi, jauh beza. Sebab pada masa ni memang dah lebih ke arah komersial lagu-lagu slow dia. Jadi dia punya lenggok Melayu dia memang dah kuat lah. Bila dah lebih ke lenggok Melayu ni, dia punya sound international power ballad tu dah hilang lah. Betul tak? Tapi kalau lu dengar lagu-lagu fast dalam album ni, boleh tahan lagi. Masih lagi ada aspek-aspek seperti lagu Badai. Contohnya lagu Samudra Alfa. Cuba lu dengar balik betul-betul. Lagu ni
Sebiji macam badai dia punya sound dia kan. Dia punya fast dia kan, dia punya agresif dia sama. Sekarang ketiga pun sama juga, ala-ala badai juga, fast kan. Cuma ada beberapa lagu-lagu fast dalam album ni yang agak sedikit komersial lah sound dia kan. Macam contohnya Bila Berlabuh, ni agak komersial sikit sound dia. Misteri Sebalik Dunia pun agak komersial sound dia. Tulisanmu pun agak komersial sound dia. Tapi bila kita dengar Sekarang Ketiga dan Samudra Alpha, memang tak jauh beza. Macam kita dengar Badai contohnya kan, daripada album First kan. Macam lagu Hanya Dalam Gagasan contohnya daripada album First, tak jauh beza kan. Dan suara Rahmat membawanya dengan begitu baik sekali. Tak ada lah nak kata dia nyanyi style melenggok-lenggok ke apa, tak ada pun, elok je dia nyanyi. Rahmat memang boleh nyanyi lagu heavy. Dia memang adalah seorang penyanyi rock. Apa yang lu cakap macam tu kan, tak baik cakap macam tu. Mungkin orang yang cakap macam tu juga tak tahu yang Rahmat asalnya pernah bersama dengan kumpulan Gerimis kan. Jadi dia memang adalah penyanyi rock sebenarnya. Okay. Jadi apa dia yang gua kata album ni sebenarnya mempunyai satu kekuatan yang tidak ada di dalam album Mega First tadi, iaitu lagu instrumental ilustrasi Mega. Lagu ni lah yang membezakan album pertama dengan album kedua dan ketiga. Sebab album kedua dah start Mega dia masukkan lagu instrumental, walaupun part-part tengah dia ada sedikit ambil daripada lagu Jason Becker, Temple of the Absurd. Desire buat ni rembat kat part tu. Tapi bagi seorang gitaris, kalau dia dah influence oleh Jason Becker, maksudnya dia memang bukan calang-calang lah kan. Hanya yang betul-betul power je lah yang akan influence by Jason Becker ni. Jadi itulah dia antara kelebihan album ilustrasi dibandingkan dengan album Mega pertama. Pasal Mega pertama memang tak ada lagu-lagu instrumental macam tu, tapi ilustrasi dan juga Tentak Kaki Lima kemudiannya juga memiliki lagu instrumental. Dan bagi gua itu adalah satu trademark lah kan, trademark Mega yang seharusnya ada. Cuma mungkin masa first album tu diorang tak terfikir kot nak buat instrumental. Jadi seperti juga Mega First album, kalau lu orang perasan kat album ilustrasi pun ada bagi tahu lagu mana yang solo dimainkan oleh Adi dan lagu mana yang solo dimainkan oleh Sam. Memang unik lah, satu benda yang unik. Pasal betul album-album lain, album Melayu yang lain tak ada buat macam tu. Album ni je Mega memang unik lah, pasal dia bubuh benda macam tu kan. Okey, jadi berapakah markah untuk album kedua Mega? Okey, kalau dibandingkan dengan album pertama tu gua boleh kata semua lagu gua boleh layan tanpa perlu skip. Sebab lagu-lagu dia memang boleh masuk kepala lah. Cuma gua kurangkan sedikit markah dia pasal tak ada instrumental tu kan. Mungkin kalau Mega hanya keluar satu album dan tak ada album kedua, gua akan letak first album tu sebagai 10/10. Tapi pasal bila dah dibandingkan dengan album kedua, jadi kita rasa macam first album tu ada something yang kurang. Sebab tu lah gua bagi 9/10. Jadi untuk Mega ilustrasi, sebenarnya ada lagu yang gua terpaksa skip pasal gua tak berapa minat sangat, iaitu Takdir dan Waktu lah sebenarnya. Minta maaf Brother Rahmat, gua memang kurang sikit dengan lagu tu pasal dia terlalu melenggok. Tapi untuk lagu-lagu lain tiada istilah skip untuk gua. Maka album ini gua berikan 9/10. Ilustrasi sekali lagi mencatatkan angka jualan yang baik dengan hampir terjual sekitar 100,000 unit, membuatkan Mega sekali lagi mendapat anugerah Platinum dari BMG. Album ini juga merupakan salah satunya album Mega di mana terdapat lagunya yang digam dari penyiaran, iaitu Putri Nastasia. Namun begitu, dua buah lagu killer dari album ini tetap tercalon di dalam muzik-muzik 1991, iaitu Mega Cinta 2 dan Takdir dan Waktu.
Dengan lagu Tak Dia dan Waktu sendiri memenangi juara muzik-muzik bagi bulan November 1991. Sekaligus, melayakkan Mega bertanding di juara lagu ke-6 pada Disember 1991 yang penuh kontroversi sebagai salah-satunya juara lagu yang dinominasi 100% oleh genre rock. Malah ia juga siri juara lagu yang terkenal dengan banyak masalah teknikal. Nasibnya berahi kumpulan Mega sebagai bertanding pertama yang mengadakan persembahan, maka mereka dapat menonjolkan mutu bunyi paling terbaik dibandingkan kumpulan-kumpulan lain yang dihinggapi masalah teknikal bunyi. Berkat prestasi persembahan mereka serta kekuatan lagu Tak Dia dan Waktu yang dipersembahkan dengan penuh penghayatan oleh vokalisnya Rahmat, lagu tersebut memenangi tempat pertama dalam pertandingan tersebut. Bersandarkan kejayaan tanpa henti Mega sebagai salah satu kumpulan yang memasuki juara lagu sekurang-kurangnya 2 kali, JoJo's Production juga mula mengasahkan artis rock baru mereka, iaitu kumpulan rock remaja Exist, sekaligus menjadi salah satu kumpulan yang cukup popular di Malaysia. Mega pula meneruskan langkah lagi untuk rakaman album ketiga pada lewat 1952, di saat industri rock berada di penghujungnya. Rakaman album ketiga diadakan di studio Kings lagi, sambil konsep mereka kini lebih ke arah hard rock jika dibandingkan album pertama dan kedua dahulu yang lebih banyak menerapkan konsep heavy metal. Album ketiga Mega berjudul Rentak Kaki Lima akhirnya hinggap di pasaran pada awal tahun 1993 di bawah edaran BMG. Baiklah, jadi album Mega yang terakhir untuk diulaskan pada hari ini adalah Rentak Kaki Lima. Pada mereka yang tak biasa dengan ulasan rock kapak Daing Hasri, mungkin akan kata, Mega kan ada lagi 3 album, kenapa sampai Rentak Kaki Lima je yang lu ulas? Jap. Tajuk apa slot ni apa? Ulasan rock kapak. Okey. Ulasan rock kapak. Jadi sebab tu gua hanya ulas album yang di zaman rock kapak je lah, brother. Iaitu tahun 1985 ke tahun 1993. Jadi atas daripada tu gua dah tak consider sebagai rock kapak punya era dah. Sebab ada beberapa faktor. Satu, muzik kebanyakan album-album yang tahun 1994 ke atas ni memang dah lebih ke arah komersial. Dia punya rock dia tu dah hilang, dah makin kurang. Walaupun mungkin ada, tapi dah kurang. Okay? Satu lagi, kedua, image. Pada masa tahun 1994 ke atas, image memang dah lain sangat. Dah bukan image macam zaman rock kapak. Jadi sebab tu kita asingkan dia punya era dia tu, kategori dia tu, dia punya istilah dia tu. Kita panggil era rock kapak ni pada tahun 1984 ke tahun 1993. Habis kat situ 1985 sini, 1985 sampai 1993. Jadi apa yang di atas tu dah bukan era rock kapak, itu dah era rock moden, dah lain. Okey, dan bukan di dalam siaran inilah. Dia masih dikategorikan rock, cuma bukan di dalam siaran ini. Kita cerita di hari lain. Okey, jadi Rentak Kaki Lima, ni adalah album yang keluar pada tahun 1993, yakni di era penghujung rock lah. Dah habis rock lah zaman tu. 1993 tu kira rock dah mampus lah pada masa tu. Kebanyakan band-band semua dah potong rambut, dah pendek rambut dah. Image pun dah tak apa-apa kan. Dah gaya dah lain lah, senang cakap. Dah lebih ke santai lah. Bukan tak apa-apa lah, tapi lebih ke santai. Jadi kita tengok kat sini, kat dalam indie, nampak image dia orang dah lebih ke arah santai lah. Kita boleh tengok kat sini kan. Kalau tadi banding first album dengan second album, masih nampak dia punya image rock dia. Pada masa ni dah lebih ke arah smart sedikit lah. Orang panggil smart casual lah gitu. Cuma masa ni mungkin dia orang baru bela balik panjang rambut. Sebab kemuncak potong rambut tu tahun 1992, lewat 1992 kan. Dia album ni mungkin keluar sekitar tahun pertengahan 1993 ataupun lewat 1993, di mana pada masa tu dia orang dah sempat nak bela balik rambut lah kan. Jadi boleh banding sendirilah image pada masa ni dibandingkan dengan first album dengan second album, jauh beza kan. Jadi kat situlah kita kata zaman rock tu dah habis pada masa tu. Era rock kapak tu, dia dah mula zaman rock modern, zaman yang kemasukan muzik-muzik alternatif dan sebagainya lah. Okey, jadi kita cerita pasal Limit Inlay kali ni boleh nampak lah dah makin lebih berkualiti lah kan? Lebih berkilat kertas dia kan. Dan ya, seperti mana ilustrasi tadi, inlay dia memang panjang no lah kan?
tak kedekut pula BMG kali ni kan. Terkejut gua. Jadi belakang dia lirik. Ni gua kata lirik yang menghabiskan apa ruang lah kan. Tapi ikutkan lirik dia start daripada bahagian ni. Tapi banyak menghabiskan ruang juga kalau kita tengok tadi macam ilustrasi. Bahagian lirik dia betul-betul macam ni je. Banyak ni je kan? Jadi bahagian ni dia boleh gunakan untuk benda-benda lain, seperti gambar lah contohnya. Tapi kat sini dia orang ganti untuk tulis maklumat latar belakang album kan, rakaman beat dekat mana bagai. Lepas tu sekejap lagi ada ucapan kat sini. Jadi ni kat ucapan masih ada. Sebab apa? Masa gua dapat kaset ni, dia masih NOS brother. NOS maksudnya new old stock, kaset baru stok lama. Maksudnya gua dapat tu masih berbungkus seal lagi, nampak? Dia punya kertas daripada BMG pun ada lagi ni. BMG selalu kalau kita beli kaset baru dia macam ni lah. Dekat dalam dia ada kertas macam ucapan terima kasih. Lepas tu hargailah apa album ni kan, hasil-hasil muzik ni. Kenapa kita buat macam ni semua, pasal kita nak bayar royalty lah, benda-benda tu semualah kan. Jangan cetak rompak lah, tu semualah. Biasalah tu. Okey, jadi kali ni Mega gunakan lukisan abstrak untuk cover album dia, rentak kaki 5. Tapi dia punya gitar dia ni nak kata macam cello, ada macam violin pun ada rupa dia kan. Dia punya body dia tu. Okay, okey lah. Gitar Slash pun macam ni juga kan, betul tak? Okey, jadi album ni sebenarnya kan, ramai orang yang sangka macam Mega ni lagu-lagu slow, apa banyak kan, lebih ke lagu slow je brother. Tapi sebenarnya kalau lu orang tengok betul-betul lah kan, first album Mega tadi macam gua cakap 6 lagu fast dan 4 lagu slow saja. Manakala album Ilustrasi juga sama sebenarnya, 6 lagu fast dan 4 lagu slow. Jadi kat mana sebenarnya yang kata Mega ni banyak lagu slow kan? Album band lain pun sama kat Wing ke Search ke, kalau lu beli pun Command busuk-busuk 6 lagu fast, 4 lagu slow. Betul tak? Apa beza dia? Jadi orang kata Mega ni band slow je. Lu tak dengar album, itu masalah dia. Kena dengar kan? Dengar bagi full album, baru betul lu nak nilai macam mana band tu kan? Sama juga macam Vokal Rahmat. Nak dengar, nak tahu dia punya vokal prestasi macam mana, dengar full album. Bukan setakat dengar Tak Ada Dah Waktu je, bukan setakat dengar Bayangan Gurauan je kan? Suara Cinta je ke, tak jadilah kan? Tapi memang jujur kata, di album ini lagu slow dia memang dah semakin ke arah melentok Melayu, melenggok apa semua punya style lah. Jadi memang gua tak gemar langsung lah jadinya. Macam lagu contoh Bayangan Gurauan dengan lagu Suara Cinta tu dah betul-betul apa style slow rock Melayu lah yang dimahukan pada masa tu kan oleh syarikat rakaman semua. Jadi album ni juga seperti mana first dan second album mengandungi 6 lagu fast dan 4 sahaja lagu slow. Jadi kat mana lagu tu? Bayangan Gurauan memang betul lah lagu slow lah. Tapi kalau lu orang perasan baik album pertama ataupun album kedua, susunan lagu dia sama lebih kurang. Macam contoh album pertama, track pertama adalah Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Masuk track kedua dia bagi lagu fast badai, betul-betul fast ni. Lagu ketiga pun lagu fast juga. Masuk lagu keempat baru lagu slow semula. Begitu juga pada album Ilustrasi. Track pertama Tak Ada Dah Waktu, track kedua lagu fast, track ketiga pun lagu fast, track keempat baru dia bagi lagu slow balik. Nampak susunan lagu dia semua sama. Jadi tu antara teknik yang sama digunakan oleh Mega. Boleh dikatakan konsisten lah kan, cara dia orang buat track listing dia orang. Cuma sayang lah orang lebih tahu lagu slow je lah kan, tu masalahnya. Walaupun dia orang buat macam tu kan. Okay, jadi album ni dari segi muzik dia memang dah lebih ke arah commercial rock lah. Kalau kita dengar dia punya lagu-lagu dia, dia punya lagu-lagu fast dia pun dah lebih ke arah rock and roll kan. Dah lebih ke arah lagu-lagu yang santai-santai lah. Dia dah tak berapa laju sangat macam Ilustrasi dan Mega 1989. Kita dah tak boleh dengar dah benda yang macam badai. Kita dah tak boleh dengar dah macam di dalam gagasan tu semua dah tak ada dah dalam album ketiga ni. Album ketiga ni dah lebih ke arah rock and roll. Sebab tu mungkin sesuai dengan tajuk dia, Rentak Kaki 5. Jadi seperti lagu Hey Rockers kan, memang kita dengar style rock and roll lah. Malah lagu Rentak Kaki 5 tu sendiri pun juga adalah style lagu rock and roll.
Tapi apa yang membuatkan album ini dan ilustrasi sama adalah kewujudan lagu instrumental. Iaitu lagu instrumental lah, dia bagi tajuk instrumental dia. Patut bagilah tajuk Mega 2 pula kan, sebab yang first album tadi tajuk untuk lagu instrumental dia adalah Mega kan. Ilustrasi Mega. Kat sini bubuh lah rentak Mega pula ke kan. Jadi itulah konsep yang sama dia buat di dalam album kedua, baik pada album ketiga juga. Di mana album satu tak ada benda tu. Mungkin itulah, tak tahulah. Dia orang lupa nak rakam album lagu instrumental untuk album pertama ke, bawah lah, gua tak pasti. Tapi ada yang akan kata lah, alah instrumental tak boleh dikira lagu fast tu. Semua dengarlah rentak dia, kalau dah rentak dia laju tu fast lah. Lama apa lalu brother, aduh, janganlah buat pening kan. Okey lah. Jadi album Rentak Kaki Lima, berapa poin gua nak bagi? Sebenarnya album ni banyak kelemahan dia lah pada gua lah, pada citra rasa gua kan. Bukan gua cerita pada orang lain. Sebab dia punya lagu slow dia memang dah terlalu mendayu-dayu, jadi gua dah tak berapa minat sangat. Dan lagu-lagu fast seperti Badai, seperti lagu Di Dalam Gagasan, seperti lagu Samudra Alfa, seperti lagu Sekarang Ketiga tu memang dah tak ada di dalam album ni. Jadi dah banyak kelemahan lah di dalam album ni jika dibandingkan dengan album pertama dan album kedua. Pada citra rasa gua bukan cerita pasal citra rasa orang lain, citra rasa gua kan. Okay. Casing petak ni tahun 1993, antara tahun-tahun terakhir lah gunakan casing petak macam ni. Masuk 1994 casing dah jadi curve. Curve tu jatuh pom, berderai pecah. Yang ni masih padu. Shell biasalah jenis lah sebab tahun 1993 kan. Okey, jadi disebabkan itulah kan, disebabkan lagu-lagu slow dia dah terlalu mendayu-dayu, memang dah kurang sikit lah. Dah susah nak layan lah, sebab bila dengar dia terpaksa skip kan? Sebab tak minat lagu jenis mendayu-dayu sangat kan. Bukan nak kata suara Rahmat tak sedap untuk lagu-lagu mendayu-dayu ni. Sedap, power suara dia. Dia bawa lagu rock ke lagu-lagu slow mendayu-dayu ke, kena, boleh bawa kan. Cuma bukan cita rasa kita lah kan, kata kan. Boleh lah dengar gitu je lah, tapi tak berapa minat sangat. Jadi disebabkan itu album ni mendapat markah sedikit rendah kalau dibandingkan dengan album pertama dengan album kedua. Dan juga lagu-lagu fast dia pun dah lebih ke arah rock and roll. Jadi gua dah rasa macam vibe Mega yang asal tu dah start hilang lah. Di mana gua dah berapa kurang sikit lah jadinya kan. Yelah, mula kita dihidangkan dengan Iron Maiden punya style kan. Tukedak. Tiba-tiba kat sini dah jadi macam rock and roll, dah lebih ke arah komersial sedikit kan. Jadi disebabkan itu Rentak Kaki Lima gua berikan markah 7/10. Okey, jom kita teruskan dengan kisah Mega. Nak habis dah ni. Walaupun di zaman permulaan kejatuhan rock, namun album ketiga Mega masih mendapat respon yang baik dengan angka dijangka terjual yang luar biasa, melebihi 100,000. Faktornya kemungkinan kerana nama Mega yang sangat kukuh dalam industri serta pelibatan sebanyak 2 kali di dalam juara lagu sebelumnya. Meskipun demikian, disebabkan pembahagian genre bersasar acara tersebut bermula 1992 ke atas, kedua-dua lagu Mega yang tersenarai di dalam muzik-muzik 1993 iaitu Bayangan Gurauan dan Suara Cinta tidak berjaya sampai ke peringkat akhir, membuatkan mereka tidak lagi tercalon di dalam juara lagu seperti sebelumnya. Walaupun tidak sampai ke peringkat akhir juara lagu, namun kedua-dua lagu tersebut tetap popular dan malah segar hingga ke hari ini. Berkat Bayangan Gurauan menjadi juara lagu terbaik dan persembahan terbaik dalam rancangan Pujaan 10 Nescafe, terbitan RTM. Mega kemudian yang memperkukuhkan lagi posisi mereka dengan memasuki studio untuk rakaman album keempat mereka pada tahun selanjutnya. Sekaligus menjadikan Mega antara kumpulan era rock kapak yang masih bertahan hingga ke era peralihan rock balada 90-an. Di saat di mana kebanyakan kumpulan-kumpulan lain sudah mula menyepikan diri.
Menerusi album selanjutnya iaitu Kita pada 1994 yang popular dengan lagu Nina Karina. Diikuti dengan album kelima pula iaitu Megalomania pada 1995. Mega membuktikan kewujudan mereka sebagai salah satu kumpulan era rock kapak yang aktif di dua zaman berbeza dan kekal aktif hingga ke hari ini. Diingati sebagai salah satu kumpulan paling mewah di era rock kapak dahulu.